Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungu. Tajuk kita pada kali ini ialah peliharalah lidah dan sekalian anggota daripada perkara yang ditegah oleh Allah pada saat kita berpuasa. Hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata dengan perkataan yang keji, dan janganlah dia meninggikan suara dengan tujuan bergaduh, berbalah. Maka sekiranya ada seseorang yang menghina dia atau mencela dia, berbantah dengannya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis yang disepakati di atasnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis yang kita kongsikan pada kali ini menceritakan kepada kita di antara adab yang perlu kita lakukan ketika mana kita berpuasa. Adab ni ialah ketika mana kita berpuasa, hendaklah kita meninggalkan daripada menyebut perkataan yang ditegah oleh syarak, seperti perkataan maki, hamu, dan juga perkataan-perkataan yang kotor ataupun kita sebut sebagai perkataan yang lucah. Dan juga dalam masa yang sama juga kita dituntut untuk tidak meninggikan suara, terutama pada saat berlakunya perbalahan, pergaduhan dan seumpamanya. Bahkan kita diajar, sebagaimana kita dengar daripada matan hadis tadi, teks hadis tadi menyatakan kepada kita bahawa bila mana kita bergaduh dengan seseorang ataupun kita dimaki oleh seseorang, maka hendaklah kita berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Itu secara ringkas adab yang diajar oleh Nabi SAW kepada umatnya pada saat kita berpuasa. Baik, kita lihat hadis ni secara satu persatu. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila adalah hari puasa seseorang daripada kamu. Dalam hadis ni Nabi sebut pada kita kalimah saum, kalimah puasa, yang mana kalimah puasa ni Nabi tidak sebutkan saumi Ramadan ataupun puasa-puasa yang tertentu. Apa yang disebutkan dalam hadis ini ialah dengan lafaz saum secara umum. Nak menunjukkan bahawa adab ini perlu dilakukan oleh mereka yang berpuasa, yang mana puasa itu bukan hanya puasa Ramadan, bahkan semua jenis bentuk puasa. Puasa Ramadan, puasa ganti, puasa sunat, puasa kafarah dan seumpamanya. Perlu ketika mana mereka melakukan ibadah puasa untuk mengelak daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Baik, jadi itu apa yang kita fahami daripada ucapan yaumi shaumi ahadikum. Jadi mana-mana puasa, kita kena amalkan adab ini. Apa yang disebutkan dalam hadis ini, di mana Nabi mengatakan fala yarfuth, maka janganlah dia, yakni orang yang berpuasa tersebut, yarfuth. Yarfuth ini apa dia? Menyebut perkataan yang keji, al-kalamul fahish, kalam yang keji, kalam yang kotor. Jadi bila mana seseorang itu berpuasa, hendaklah dia jaga lidah dia
Hendaklah dijaga lidah dia daripada menyebut perkataan yang keji, perkataan yang kotor. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Demikian juga wala yaskhab, dan jangan dia menyebut, jangan dia yaskhab. Yaskhab ni apa dia? Itulah meninggikan suara. Ketika mana berlaku ni pergaduhan, perbalahan dan seumpama kita, tinggikan suara kita. Yang mana ini juga satu perkara yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Yang sepatutnya perkara itu tidak berlaku. Umat Islam ni, yang mana kita sebagai umat Islam, kita tak suka meninggikan suara, terutama bila berlaku perselisihan, kerana dia boleh membawa kepada perpecahan umat. Kalau kita berselisih pun, hendaklah kita tetap menjaga adab ketika mana kita bercakap. Jangan tinggikan suara kita, jangan kita kuatkan suara kita mengatasi orang yang kita orang yang sedang kita bertengkar dengannya. Bahkan bila berlaku perselisihan pun, maka hendaklah kita bincang dalam keadaan harmoni, dalam keadaan dalam keadaan tenang, bukan beremosi sehingga meninggikan suara, yang mana ia boleh membawa kepada sesuatu yang lebih memudaratkan, pergaduhan, perkelahian bertumbuk dan seumpamanya. Jadi ketika mana kita berpuasa, elokkan perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, timbul persoalan. Jadi Nabi kata, bila seseorang itu berpuasa, jangan dia buat dua perbuatan ini. Adakah dua perbuatan ini dibolehkan pada saat kita tidak berpuasa? Adakah pada saat kita tidak berpuasa, kita boleh menyebut perkataan yang keji, yang kotor, yang lucah? Boleh ke pada saat kita tidak berpuasa, bila mana kita ada persiapan pandangan, pendapat, kita nak kalahkan orang yang kita sedang bertengkar tu, kita tinggikan suara mengatasinya dan seumpamanya, sehingga orang tu terhenti untuk membalas hujah pada kita, atau macam mana? Baik, sebenarnya tak kira bulan puasa ke tak bulan puasa, kedua perbuatan ini merupakan satu perbuatan yang ditegah oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi sebut bila berpuasa jangan buat dua perbuatan ini, nak menunjukkan kepada kita bahawa pada saat kita berpuasa, kita lebih-lebih lagi dituntut untuk tidak melakukan kedua perbuatan ini. Kerana pada saat itu kita sedang berpuasa, sedang melakukan ibadat kepada Allah SWT. Yang sepatutnya ketika mana melakukan ibadah, apa di antara kesan ibadah? Kesan ibadah menjadikan kita tunduk, patuh, menghina diri kepada Allah, membuang perasaan sombong, takabur, meninggi diri dan seumpamanya, menjadikan diri kita sentiasa berada dalam mood berwaspada daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat tersebut. Sebagaimana kita sedang solat, ketika mana kita sedang solat, kita amat berwaspada sehingga kita tidak menyebut perkataan-perkataan yang boleh membatalkan solat kita. Kita jaga tangan kita, langkah kaki kita, melakukan pergerakan yang boleh membatalkan solat kita. Maka demikianlah juga sebenarnya pada saat kita melakukan ibadah puasa, maka kita lebih berwaspada, lebih berjaga-jaga. Bukan dengan maksud bulan lain kita boleh melakukan perbuatan yang tertegah tersebut. Baik, itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qutubi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Nabi sebut dalam hadis ni, yang mana memang apa yang dituntut oleh Nabi SAW, bila mana kita melakukan ibadat puasa ni, kita tak buat dua perbuatan tadi. Tapi maklumlah, kita ni manusia. Kita ni manusia, bukan semua orang boleh mengikuti adab yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi pada saat kita berpuasa, terutama pada bulan Ramadan, sebagai contohnya, yang mana kita semua ni sedang berpuasa, adakah adab yang kita sebutkan tadi itu diamalkan oleh semua orang? Tidak. Ada kalanya ada seseorang yang tidak mengamalkan apa yang disarankan oleh Nabi SAW, yang mana mereka tetap menyebut perkataan keji, perkataan kotor kepada seseorang, memaki rakan dia, kata mencarut pada kawan dia dan seumpamanya. Jadi andai katalah kalau perkara ni terjadi, apa sikap kita? Sikap kita
Lalu Nabi menyatakan fa in sabbahu ahadu, maka sekiranya adalah seseorang mencela dia, memaki kepada dia, au qatalahu, ataupun yang sedang berbantah-bantah dengan dia, sedang bertengkak dengan dia, maka apa sikap kita sepatutnya? Sebab bukan semua orang boleh, semua orang dia tahu perkara ni, dan bukan semua orang yang tahu boleh beramal dengan perkara ni. Tiba-tiba dia buat perbuatan yang teguh oleh Nabi SAW kepada kita. Apa sikap kita? Maka Nabi ajar pada kita, kalau ada orang tetap memakimu, menyebut kata yang kotor, keji kepadamu, berbantah-bantah denganmu, bergaduh denganmu sehingga meninggikan suara dan seumpamanya, maka Nabi mengajar kepada kita, falyaqul, maka hendaklah kita ni mengatakan, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Jadi Nabi suruh sebut falyaqul. Sebut di sini macam mana? Sebut dengan lidah ke sebut dengan hati? Ada pandangan mengatakan sebut dengan lidah. Sebut dengan lidah biar orang sedang bertekak tu dengar pada kita. Inni shaim, sesungguhnya aku ni sedang berpuasa. Kalau kita Melayu kan, sesungguhnya aku ni sedang berpuasa. Jadi mudah-mudahan ucapan ni menyedarkan orang yang memaki hamba tadi. Untuk tidak terus memaki hamba. Sebab dia tahu kalau orang sedang berpuasa ni, kita kena hormat dia. Dan dia ni tidak akan balas kata nista dia kepada orang yang sedang berpuasa. Atau secara tidak langsung, kalau orang tu juga berpuasa, mengingatkan diri kita, mengingatkan diri dia yang mana dia telah melakukan kesilapan dengan melakukan perbuatan yang ditegah oleh Nabi SAW. Dan ada ulama menyatakan sebut falyaku tu sebagai peringatan kepada kita. Kita bila orang maki hamun pada kita ni, automatik tak kita rasa nak balas. Kita nak maki atas, kita nak sebut atas perkataan yang bukan-bukan kepada orang yang memaki kita. Tapi bila mana kita sebut inni shaim, kita ingatkan, kita sebut itu sebenarnya suatu peringatan kepada kita. Maka dia dapat menahan diri kita daripada untuk membalas dengan menyebut perkataan yang ditegah oleh Nabi SAW. Dan ada juga ulama menyatakan falyaku tu sebut dalam hati. Sebut dalam hati. Aku puasa sebut dalam hati. Tak bunyilah sebut dalam hati. Sebut dalam hati, mengingatkan diri kita, untuk menyabarkan diri kita, untuk menegah diri kita daripada menyebut perkataan yang bukan-bukan. Dan ada ulama menyatakan sebut dengan kedua-duanya, sebut dengan lidah dan juga sebut dengan hati. Kemudian ada ulama menyatakan, ada riwayat menyatakan sebut sampai berulang kali pun tidak mengapa. Ada riwayat sebut 2 kali, inni shaim, inni shaim. Bahkan boleh berulang kali untuk untuk menambahkan peringatan kepada diri kita, untuk meningkat, untuk menjaga diri kita, mengelak diri kita daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, andai katalah pada saat kita berpuasa tu kita tak mampu melakukan perkara ini, sehingga lidah kita ni tetap menyebut perkataan yang keji, mata kita tetap melihat perkara yang ditegah oleh Allah SWT, tangan kita tetap melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, daripada perbuatan-perbuatan dosa, main daun teruk dan seumpamanya, itu dosa. Walaupun kita main game, tapi game daun teruk tu, permainan daun teruk tu, walaupun tak melibatkan pertaruhan, kata ulama tetap haram, sebab dia permainan yang memang terkenal dengan unsur perjudian. Jadi kita dengar lapor kali main game, lalu kita main game yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita lapor tengok TV, tengok movie lah, yang mana movie tu ada perkara-perkara yang haram kita melihat ni. Maka bagaimana dengan kedudukan puasa kita? Adakah terbatal puasa kita atau macam mana? Perkara ini khilaf di kalangan ulama. Di mana disebut di sini, bila seseorang yang berpuasa mencela seseorang, mengumpat seseorang, dan begitulah perkara yang lain, maka jumhur ulama menyatakan perbuatan demikian tidaklah membatalkan puasa tu. Taklah sama kedudukan macam kita makan dengan sengaja, yang mana puasa itu terbatal dan kita wajib qada. Bukan begitu. Yang mana perbuatan itu tidaklah merosakkan puasa, dengan arti kata taklah kita ni jadi wajib qada puasa, yang mana ketika kita berpuasa pada hari itu kita mengumpat ataupun kita buat perkara yang sepatut kita elokkan. Itu jumhur ulama.
Cuma adalah pandangan seperti apa yang dinyatakan di sini. Imam Al-Auza'i menyatakan bahawa perbuatan demikian, mengumpat, memaki itu boleh mufsidul lisaum, boleh merosakkan puasa, dan boleh menyebabkan dan perlu kita ganti balik puasa tersebut. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Auza'i. Ala kulli halnya, kita elaklah perbuatan tersebut. Kerana kalau kita berpegang dengan jumhur tak membatalkan puasa dengan arti kata kita tak perlu qada sekalipun, di sana ada ulama menyatakan bahawa walaupun tak batal, tapi yang kita bimbang ni ialah boleh mengurangkan pahala ibadat puasa yang kita lakukan. Sahabat-sahabat, kita puasa tahan daripada subuh sampai maghrib, kena lapar dan kena dahaga, tapi tak jaga lidah. Nah, kita puasa-puasa dah, tapi dengan sebab kita tak jaga adab ini, kita bimbang orang yang dapat pahala penuh, kita tiba-tiba tak dapat pahala penuh, ataupun tak ada pahala tu, hilang tu, letih saja dia. Tentulah kita tak mahu demikian. Sebagaimana kita ada dunia, bila kita kerja kita nak gaji, tak mahulah kita kerja dengan bersusah payah, tiba-tiba kita tak dibayar gaji, dengan sebab apa dia? Pekerjaan yang kita lakukan itu tidak sempurna dan seumpamanya. Oleh kerana itu, sama-samalah kita dalam melakukan ibadat puasa ni, kita mengelak kita bukan setakat elok daripada melakukan membatalkan puasa dari fiqh ni itu, tapi juga kita menjaga akhlak seorang yang berpuasa, dijaga seluruh anggotanya daripada perkara yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setakat itu untuk hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home.